Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah al khair kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita masih lagi dalam bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Maimun ibn Abi Shabib an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma, ini dua-dua sahabat Nabi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Itu kita dah bahas tentang dianjurkan memakai pakaian berwarna putih, lebih-lebih lagi pada beberapa keadaan. Contoh pada hari Jumaat, kemudian pada tempat-tempat zikir, tempat-tempat ramai orang, tempat-tempat zikir, macam apa lagi, Maulid Nabi apa semua tu, memakai pakaian putih. Dia melambangkan apa? Melambangkan suci, bersih, pakaian putih. Sebab Nabi paling suka pakaian yang berwarna putih, jadi kita pakai yang warna putih. Yang kedua, lepas kala putih, kala apa yang paling Nabi suka? Kala hijau. Kemudian masuk juga dalam senarai yang pernah dipakai oleh Nabi, pakaian yang berwarna merah. Bukan bermakna merah terang, merah hati atau merun, merah merun. Dan begitu juga warna kuning, tidaklah warna kuning yang terang, maksudnya kuning yang agak pudar. Kalau panggil dengan warna apa? Za'faran, yang agak pudar. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahawa haram memakai pakaian yang terlalu terang, kuning terang sangat, macam apa, sebab apa, sehingga menyamai golongan fasik ataupun golongan orang-orang musyrik. Seperti kuning yang terlalu terang, orang tengok duk ingat Tok Sami mana, merah terang sungguh, macam duk tari singa tu. Dan tu jangan yang tu, kita ambil yang agak pudar. Itu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Nabi, kerana sesungguhnya ia lebih suci dan lebih baik, pakaian terbaik warna putih. Dan kafanilah orang yang mati di dalam kalangan kalian dengan kain kafan yang berwarna putih. Adapun macam sembahyang hari raya, maka kita dituntut, dianjurkan untuk memakai pakaian yang baru, walaupun tak warna putih. Mana pakaian yang paling baru yang kita ada? Paling baru yang kita ada. Hak lain kita beli lama dah, kita pakai ada mungkin dalam 5 tahun, 3 tahun dah. Hak tu kita baru pakai dalam tempoh sebulan. Bukan mesti baru-baru beli, bukan mesti yang tu. Tapi kalau elok hak baru beli tu cantik lah, kalau mampu. Tapi contoh pakaian yang paling baru tu yang mana? Itu yang kita pakai. Jadi untuk hari raya, hari yang apa, untuk kita tunjuk keseronokan kita seronok. Sebab tu zakat fitrah diwajibkan supaya apa? Hari raya tidak ada yang kelaparan. Hari raya kenyang, semua kenyang, jangan sampai ada yang kelaparan. Kita bagi pada orang. Sebab tu pernah ditanyakan kepada Imam Jalaluddin Ar-Rumi tentang apa muzik yang diharamkan oleh syariat. Kada membahas tentang muzik apa semua. Ada yang bolehkan main apa tu kompang, tapi ada yang tak mau main kompang tu. Contoh almarhum Tok Guru Haji Saleh Musa, tak mau kompang-kompang apa tak mau tu. Aku sudah macam tu. Kompang apa tak mau. Dia dibuat di daerah, buat macam ni lah, majlis macam tu, ada main kompang. Tok Guru bangun tu. Tok Guru Haji Saleh bangun tu.
beberapa kejadian lah yang menceritakan, orang cerita memang Tok Guru Haji Saleh tolak kompang pun tak mau. Tapi kalau ada juga yang terima kompang, cuma tak mau dalam masjid. Syekh Nurdin tak mau dalam masjid. Syekh Fahmi masjid pun boleh, kompang masjid pun boleh. Itu Syekh Fahmi Zamzam. Itu berbeza-beza. Kalau pondok saya dulu, pondok moden waktu di Madura dulu, semua alat muzik boleh. Semua alat muzik boleh. Gitar, drum, semua boleh. Tapi bukan saya lah main, saya tak pandai main. Kawan-kawan semua boleh main yang tu. Itu pondok moden. Cuma tak ikut jugalah sesuai atau tidak di tempat kita. Macam kita tengok Mahir Zain, Sami Yusof apa semua tu, kalau guna kompang saja lena habis orang. Lagu-lagu mereka Maulaya Sol, kompang gedang lena habis orang. Dia kena guna yang moden sikit. Tapi kita tak buka lah yang tu dalam masjid. Itu ikut kesesuaian. Itu bahas banyak lah tentang hukum main muzik ni, bahas banyak. Jadi ada ditanyakan pada Imam Jalaluddin Ar-Rumi, apa muzik yang diharamkan atau apa muzik yang dibolehkan, ada apa yang diharamkan. Kata beliau, muzik yang diharamkan adalah bunyi sendukmu atau bunyi sudu di rumahmu, sudu makan kamu di rumah. Bunyi tu, camca kita duk makan tu, cedok nasi apa semua, makan apa semua tu, bunyi belaga dengan pinggan kita tu, terdengar oleh telinga jiran kamu yang kelaparan. Itu haram. Itu kata beliau. Boleh faham ni tuan-tuan? Itu maksudnya. Hingga kisahkan dalam kitab Al-Habib Zain bin Sumaid menceritakan bahawa Nabi Ibrahim AS selepas beliau diperintahkan Allah untuk buat Baitullahil Haram, kan kita tahu dah yang itu pertama malaikat yang buatlah dulu-dulu tu. Kemudian Nabi Adam pun pernah juga buat. Kemudian zaman Nabi Ibrahim pun disuruh buat pula lah. Maka Nabi Ibrahim pun buatlah Masjidil Haram tu. Dan setiap penjuru Masjidil Haram yang setiap selesai, contoh selesai situ penjuru tu, beliau solat di situ 1000 rakaat. Buat selesai hujung tu pula di situ 1000 rakaat. Buat hujung tu pula 1000 rakaat pula. Buat macam tu. Setiap penjuru beliau solat Masjidil Haram 1000 rakaat. Maka kata Allah, ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'al. Sungguh bagus apa yang kau buat tu, sungguh bagus wahai Ibrahim. Sungguh cantik, molek, baik sungguh yang tu. Tetapi walakin luqmatun fi batnin ja'i'in khairum minha. Tetapi satu suap yang kau berikan kepada orang yang lapar, kemudian dia makan masuk dalam perut kamu, itu lebih baik daripada semua yang kau buat itu wahai Ibrahim. Itu tuan-tuan dan puan, memberi makan pada orang. Kadang-kadang kita kenal juga lah, ada orang kat kedai makan tu minta duit, kata nak pergi makan. Kedai makan, duduk sini makan. Dia bayar, dia tak mau. Kalau kita bahas yang tu pula, dia bohong ustaz. Itu bab lain pula. Syekh Nurdin ada pernah tanya macam tu setiap kali. Sebab itu Nabi ada beberapa perkara yang Nabi tak pernah tolak. Ingat saya pernah masuk lagi dalam bab minyak wangi Nabi. Ada beberapa perkara yang Nabi tak pernah tolak. Antaranya hulun, manisan, Nabi tak pernah tolak. Ada orang bagi, Nabi akan ambil. Atau halawah, manisan. Kemudian wa albanun, susu. Ini Imam As-Suyuti himpunkan. Anil Mustafa sab'un yusannu qabuluha idza ma biha qad athafal mar'u khillanu. Daripada Nabi ada 7 perkara yang sunnah untuk kita terima. Fahulun, susu. Wa alban, hulun, manisan. Wa albanun, susu. Nabi tak pernah ditolak. Orang jemput Nabi ke rumah, jamu susu, Nabi tak pernah tolak. Sehingga Nabi bersabda, tidak ada sesuatu pun yang menempati tempat makanan dan minuman. Dia tu makanan dan dia juga minuman. Dia menghilangkan dahaga dan juga mengenyangkan, selain daripada susu. Kemudian wisadatun, bantai. Bukan makna kita pergi rumah orang bagi bantai suruh lain, ada bantai untuk bersandar. Untuk bersandar, letak tangan, kan ada sofa Arab apa tu, ada bagi bantai macam tu. Kemudian waduhnun, ya, duhnun ni minyak. Orang bagi pada Nabi minyak zaitun. Kemudian warazqun li muhtajin. Warazqun li muhtajin ni apa? Kita panggil sumbangan untuk orang yang memerlukan. Sumbangan untuk orang yang memerlukan. Orang minta kita, bagi RM2, RM1, bagi. Dia bohong ustaz. Kita tahu mana dia bohong. Yakinkah dia bohong? Oh, kami sangka ya. Sangka tak boleh.
Kalau kata Syekh Nurdin, bagi. Urusan dia bohong atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Nabi ketika mana datang zakat daripada Bahrain, lebih kurang 90,000 dirham apa macam tu, datang sampai di Madinah pada waktu malam, waktu subuh tu penuh masjid sembahyang. Nabi bagi. Ada ni kata, wahai Rasulullah, saya ada isteri 2, anak 3. Nabi bagi. Saya ada isteri seorang, anak 1. Nabi bagi sesuai dengan keperluan masing-masing lah. Tapi kalau ada sahabat yang tu bohong, itu urusan dia dengan Allah. Nabi akan bagi saja. Kemudian apa lagi? Waduhunun watibun, minyak wangi. Minyak wangi Nabi tak pernah tolak. Orang bagi, orang nak calit ke apa kan, Nabi tak pernah tolak. Kemudian ada apa lagi? Waraihanun, bunga. Bunga maksudnya bunga-bunga yang wangi. Macam Maulidur Rasul, biasanya ada yang potong daun pandan, dia boleh campur dengan bunga melur ke apa, dia bagi. Berdiri Mahalul Qiyam tu, pakat bagi. Dia boleh dalam plastik kecil tu, yang ada jaring-jaring tu, dia bagi. Kita ambil, gantung lari tak bau wangi. 2-3 hari bau macam bilik mayat. 2-3 kan bau dia wangi macam tu, bau lembut macam tu. Itu ada beberapa perkara yang Nabi tak pernah tolak kalau diberi. Nabi tak pernah tolak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kafanilah orang yang mati di dalam kalangan kalian dengan kain kafan yang berwarna putih. Kain kafan yang berwarna putih. Itu yang paling elok, paling terbaik. Walaupun tak menafikan ada sahabat yang ketika Nabi pakai pakaian yang warna hitam, dia minta. Dia tengok Nabi pakai itu segak. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh bagi tak dekat saya? Nabi kata boleh. Sahabat-sahabat lain geram. Kenapalah kau minta, sedangkan kau tahu Rasulullah suka pakaian tu? Pasal apa kau minta juga? Sedangkan kau tahu kalau kau minta dekat Nabi, Nabi pasti bagi. Nabi tak pernah menolak permintaan orang. Dia kata, janganlah kamu semua marah pada aku. Aku minta ini bukan untuk aku pakai dalam dunia, tetapi sebagai kain kafan aku nanti ketika aku telah mati. Dan memang itu menjadi kain kafan dia. Sebab apa dia minta? Sebab pakaian tadi itu bersentuhan dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia minta. Baik, sahabat lain tu marah, cemburu pada juga, kami tak dapat. Baik. Wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyyah binti Syaibah عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود atau aswada. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dengan memakai mirt, yaitu pakaian yang terbuat dari bulu-bulu yang berwarna hitam. Pakaian tu maksudnya kulit yang ada bulu Nabi pakai. Maknanya boleh, tapi dengan masuk dalam bab hukum fiqh dengan beberapa syarat. Ada beberapa perkara yang dia awalnya itu najis atau mutanajis, kemudian berubah menjadi suci. Antaranya kulit rimau, bangkai. Kulit buaya, bangkai. Mana ada orang sembelih buaya? Ada orang sembelih rimau. Sembelih pun tak jadi halal. Mazhab Syafi'i tak jadi halal. Mazhab Maliki masih ada lagi lah pertimbangan. Mazhab Maliki buaya boleh makan. Tuan-tuan cari. Buaya zirafah boleh. Mazhab kita tak boleh. Zirafah tak boleh makan. Bukan zirafah tak boleh makan, dia tak makan mati lah. Kita tak boleh makan dia. Tu. Buat tanya pula, memanglah dia tak boleh makan. Takkan dia tak boleh makan? Buat aku tu pula. Kita tak boleh makan dia. Ini kalau mazhab Syafi'i agak susah dalam bab makan. Bab haiwan ni dia agak susah. Kalau mazhab Maliki paling mudah. Zirafah boleh. Buaya pun ada yang kata boleh. Mazhab Maliki. Tak semuanya. Jangan kata semua. Nak try makan buaya. Gamuk kat kita. Jadi kulit dia tu najis. Nak bagi jadi suci macam mana? Dengan cara disamak. Itu dalam bab fiqh. Disamak, dihilangkan mana yang boleh merosakkan kulit tadi, jadilah dia suci. Dompet kulit buaya boleh? Boleh. Kopiah kulit buaya, contohlah buat kopiah kulit buaya. Jenuh panas. Contoh nak buat, boleh, tak ada masalah. Kulit. Yang tak boleh itu anjing dan babi, itu jelas. Kulit kambing.
Nabi pakai apa, khuf terbuat daripada kulit kambing. Boleh, walaupun Nabi tak tanya pun. Pakaian tadi itu daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Nabi tak tanya, Nabi pakai. Itu ada apa, Nabi dihadiahkan khuf dan Nabi terus pakai. Nabi tak tanya, ini daripada haiwan ni sembelih ke tak? Nabi tak tanya. Sebab apa? Dia masuk dalam bab kulit haiwan. Bangkai, awalnya bangkai, najis, kemudian berubah menjadi suci. Apa lagi? Daripada najis kemudian menjadi suci. Cacing apa semua tu. Cacing tu bukan najis. Kalau dia jalan ada kesan tahi tu lain lah. Bela ikan keli, beli benih ikan keli kecil-kecil, tubuh dalam lubang tandas, flush masuk. 2-3 bulan pi mengangkat kontai, dapat ikan keli besar-besar. Tapi kalau kuning ada dibahas oleh para ulama, apa hukum makan macam tu. Kebanyakan mengatakan haram. Sebab apa? Dia makan bangkai. Nak bagi jadi suci macam mana? Ambil dah, tahak dulu beberapa waktu. Tu bagi dia makan yang halal pula lepas tu. Bagi makan yang halal beberapa waktu. Jangan terus makan. Nak bagi jadi suci lah. Apa lagi? Kopi luwak. Kopi luwak tu antaranya boleh. Boleh tu. Ustaz geli. Geli bab lain. Kita bahas tentang hukum. Masalahnya orang ambil kopi luwak tu, dia basuh dulu ke tak? Kan dia blend terus. Tu yang masalah tu. Dibahas dalam fiqh. Apabila ada seseorang memakan semisal biji-bijian yang keras, kacang yang keras, nak pepok tak boleh, kerah, dia telan kemudian keluar melalui, waktu dia buang najis tu keluar kacang tadi, tengok kerah macam asal, tak terpengaruh langsung dengan penghadapan, keluar kerah macam asal, macam dia telan ketir batu, keluar ketir batu, macam tu kacang tadi tu. Maka dia boleh basuh kacang tadi dan dia boleh masak makan semula. Tu dalam hukum fiqh dibahas, memang ada. Maka dikiaskan oleh para ulama, kopi luwak pun macam tu. Pertanyaan yang kita duk tanya tu, yang saya sampai lah tak jumpa jawapan. Orang buat kopi luwak tu, lepas dia keluar daripada musang tu, dia ambil, dia basuh dulu ke tak? Ke dia terus blend? Yang tu lah. Kita pun, saya pun tak pernah makan kopi luwak. Duk fikir tak lepas pi. Dia kata tak payah fikir, terus minum, lepas minum lupalah. Sebab terlalu sedapnya tu. Wallahu a'lam lah. Baik. Ini pakaian yang terbuat dari bulu-bulu yang berwarna hitam. Boleh apa, jaket kulit kulit apa? Kulit beruang. Boleh, tak ada masalah. Baik. Bihi wa ilaihi qala haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah bin al-Mughirah bin Syu'bah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kummain. Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah Romawi yang sempit pada kedua lengannya. Jadi Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ni pembantu Nabi, antara pembantu Nabi. Pembantu Nabi ni memang ramai. Tapi kalau kita sebut secara umum, siapakah pembantu Nabi? Maka dimutlakkan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Siapakah tukang bang Nabi? Tukang bang Nabi ramai. Ada beberapa orang. Tapi kalau dimutlakkan macam tukang bang Nabi, siapa? Sayyidina Bilal. Kalau kita ada di kalangan kita berselisih pendapat, dia tu apa, sahabat atau bukan? Cuba sebut nama seorang sahabat tu. Sahabat atau bukan? Ada yang kata bukan, ada yang kata ni. Ada yang mengingkari dia tu sahabat. Paling-paling pun jatuh pada fasik sahaja. Tapi kalau mengatakan Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat, kafir, serta merta kafir. Sebab disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga kalau kita tengok antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, mana yang lebih utama? Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah bagi ilmu pada Nabi Musa, menyebabkan Allah bagi ilmu pada Nabi Khidir, menyebabkan Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa. Tapi dari segi keutamaan, Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Khidir. Siapa yang mengatakan Nabi Musa bukan Nabi, bukan Rasul, kafir.
Tapi kalau kata Nabi Khidir bukan Nabi, tak jatuh kafir. Sebab apa? Banyak pendapat menyebutkan siapa Nabi Khidir itu. Wakhtalafa fil khadri ahlun nuqul, berselisih pendapat. Orang-orang ahli sirah berselisih pendapat siapa Nabi Khidir itu. Waqila nabiyun, ada yang kata dia nabi, bukan rasul, nabi. Waqila waliyun, ada yang kata dia waliullah. Waqila rajulun salihun, ada yang kata bukan nabi, bukan wali, tetapi lelaki yang saleh. Tak masuk dalam bab apa tu? Kafir. Tak. Itu tentang Nabi Khidir. Begitu juga sahabat-sahabat menyangkut dengan apa Sayyidina Abu Bakar, jelas jatuh kafir serta murtad. Itu juga masuk dalam bab capai Nabi. Capai Nabi pun dibahas oleh ulama. Khuf Nabi pun dibahas oleh ulama. Khuf Nabi dalam tauhid kita, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi membahas permasalahan khuf. Sebab Syiah menolak khuf. Syiah menolak khuf. Jadi membahas dalam mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tauhid beliau bahas masukkan bab khuf dalam bab tauhid. Mengingkari khuf boleh mengganggu keimanan seseorang. Sebab Nabi pakai. Itu juga dhab. Sepakat ulama kata dhab itu halal dimakan. Bab geli kata geli, yang tu bab lain. Samalah macam tadi tu. Kembali hukum pada hukum asal. Boleh, tapi geli tak geli itu bab lain. Baik. Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah, ini pembantu Nabi, antara pembantu Nabi, berkata bahwasanya Nabi SAW memakai jubah Romawi yang sempit pada kedua lengannya. Kedua lengan tu agak sempit. Maknanya di sini banyak ulama berbahas bahawa boleh kita memakai hasil tangan orang muka Islam. Baju yang buat siapa? Orang Cina. Tak ada masalah. Baju Melayu kita, baju Melayu kan umum sekarang. Boleh dikatakan apa tu, baju Melayu pakaian tradisional kita lah. Boleh katakan ramai orang tahu cara buat. Tukang jahit lah, kita memang tak tahu lah. Saya menjahit tu jadi ikut lain. Jadi tukang jahit kebanyakan walaupun Cina. Boleh tak kita pakai daripada hasil karya bukan muslim? Boleh, sebab Nabi pakai jubah Romawi. Baik, Nabi pakai ini bila? Pada peperangan Tabuk. Jubah ini yang berbelah di tengah, yang macam kita pakai ini gamis. Ini kita terbalik. Hak ni kita panggil jubah, hak ni kita panggil gamis. Tak apalah, kok mana pun terbalik hak tu pun tak ada masalah pun, tak sampai jatuh kafir lah. Tu jubah ni jatuh kafir dah. Agama Islam ni dia mudah, dia tidak mempersulit kita, dia mudah. Agama Islam ni mudah. Masuk Islam, itu Syekh Fahmi sebut beberapa kali, saya dengar kisah daripada beliau sebut dakwah ke Sabah, Sarawak sana, boleh masuk Islam tapi tak mau tinggalkan makan babi, sebab belah babi ni mudah dan daging dia sedap. Kata orang tu lah, Syekh Fahmi cerita. Oh, macam mana kita nak buat ni? Makan babi tuan-tuan, ni bukan jalan-jalan ni makan babi. Apa dia nak buat? Syekh Fahmi kata masuk Islam dulu. Yang penting tu Islam dulu, beriman dulu, la ilaha illallah, itu yang paling penting. Makan babi tak sampai jatuh kafir, tak sampai jatuh kafir kecuali dia menghalalkan. Berzina tak sampai jatuh kafir kecuali dia menghalalkan perzinaan, itu baru jatuh. Kami tak boleh tinggal makan babi. Sebab apa? Sebab mudah belah. Alasan ada yang tu ya, mudah belah. Lagi selut lagi syok lah nama pembabi kan. Lagi selut lagi syok dia berkubang. Jadi kata Syekh Fahmi, tak apa, masuk Islam dulu. Lepas tu pelan-pelan kita akan jelaskan daripada sains apa semua bahaya makan babi. Apa alasan Islam mengharamkan makan babi? Nanti jelaskan. Macam peristiwa Isra dan Mi'raj disebutkan, selepas Nabi kita sampai di Palestin, Nabi kita menjadi imam untuk semua para nabi di dalam Masjidil Aqsa. Ditanya, wahai Muhammad, tahukah siapa yang solat di belakangmu? Man yusalli khalfaka ya Rasulullah? Siapa yang solat di belakangmu wahai Rasulullah? Nabi tak kata, aku tak tahu. Kata malaikat Jibril, kullu nabiyyin ba'athahu Allah. Mereka itu semua nabi yang telah diutus oleh Allah. Semua nabi menjadi makmum kepada nabi kita, mengiktiraf satu pengiktirafan bahawa nabi kita adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu para nabi dan penghulu para rasul. Selepas itu semua nabi munajat.
Nabi Adam munajat, Nabi Ibrahim munajat. Nabi Ibrahim kata, engkau telah jadikan aku sebagai kekasihmu, engkau selamatkan aku dari api. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Musa, engkau turunkan kitab Taurat pada aku, engkau binasakan Fir'aun melalui tangan aku, engkau berbagi aku mukjizat, boleh berdialog langsung dengan engkau. Itu Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa pun munajat juga, engkau berikan kitab Injil pada aku, engkau berikan aku kemampuan menghidupkan orang mati. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Dan engkau bagi pada aku kemampuan menyembuhkan penyakit sopak dan kusta. Penyakit sopak dan kusta ni setakat lah tak jumpa lagi lah ubat, katanya lah, wallahu a'lam. Jadi itu mukjizat bagi pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Daud, engkau bagi aku mukjizat mengalahkan apa? Jalut. Kemudian apa lagi? Bagi kitab Zabur pada aku, engkau lembutkan besi pada tangan aku, tundukkan bukit bukau pada aku. Ini Nabi Daud. Nabi Sulaiman, engkau bagi pada aku kerajaan yang tak pernah kau beri pada siapa pun. Engkau tundukkan haiwan, jin, semua tunduk pada aku. Sampai time Nabi kita, Nabi kita munajat. Sikit Nabi kita munajat. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku sebagai rahmatan lil alamin, dan aku dijadikan sebagai basyiran wa nazira untuk semua manusia. Basyiran, membawa berita gembira, naziran, berita peringatan. Dan kau turunkan Al-Quran pada aku, dalamnya semua keterangan untuk setiap perkara dalam Al-Quran. Dan kau jadikan umatku sebagai umat yang terbaik. Ada beberapa sikit lagi Nabi kita munajat. Dengar-dengar tu Nabi Ibrahim kata, bihadza fadalakum Muhammad, dengan itu Muhammad lebih utama dari kamu. Kemudian lepas semua tu, masuk semua Nabi ni masuk tajuk bab hari kiamat. Nabi Adam kata, aku tak tahu. Aku yakin kiamat pasti berlaku. Bila? Hanya Allah yang tahu. Semua Nabi kata macam tu. Sampai Nabi Isa kata, bila kiamat aku pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi aku juga ikut berperan dalam proses berlakunya kiamat kubra. Nabi Isa juga berperan. Kata Nabi Isa, nanti aku akan diturunkan dan di tanganku ada satu tombak. Ketika Dajjal melihat aku, gementar badan dia. Dia macam ibarat kata meleleh macam apa, lilin yang dibakar. Leleh macam tu, takutnya. Sebab dia tahu Nabi Isa ni akan bunuh dia. Dajjal tahu. Dan Dajjal ini, siapa Dajjal? Dajjal daripada Bani Israel. Antara ayah ibunya itu dia campuran, kacukan antara manusia dan jin. Dia Bani Israel, jahat, memang cukup jahat. Dan kata Nabi Isa, dan aku akan membunuh babi. Pasal apa Nabi Isa bunuh babi? Nak bagi tahu bahawa semua agama as-samawi mengharamkan makan babi. Dan aku akan mematahkan salib. Pasal apa patahkan salib? Menafikan Nabi Isa sebagai, disebutkan dalam Al-Quran, thalithu thalatha, anggapan orang Kristian. Thalith thalatha apa? Trinity. 3 in 1 kopi. Trinity. Tuhan ayah, Tuhan mak, Tuhan anak. Jadi Nabi Isa nak menafikan tu, dia patahkan salib, dia bunuh babi. Jadi kita terangkan macam tu lah. Kata Syekh Fahmi Zawzak, nanti masuk Islam dulu. Lepas tu kita akan terangkan apa bahaya makan babi. Pasal apa Islam mengharamkan? Pelan-pelan. Kalau kita kata tak boleh, kok mana pun kena tinggal makan babi, tak masuk Islam terus kawan tu. Lagi teruk. Bagi dulu. Itu cara dakwah kita. Agama Islam mudah, dia tak menyusahkan. Pasal apa orang kata susah? Sebab tak mengaji. Tu mudah dah. Pasal apa kata susah agama Islam? Sebab tak mengaji. Kalau mengaji dia tahu agama Islam tu mudah. Macam kita duk niat susah sangat, ada duk niat susah. Usalli fardal isya'i ma'muman. Cukup. Selesai. Usalli fardal isya'i ma'muman. 4 raka'atin adaan ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dia nak buh semua tu kampai dalam Allahu Akbar. Jam. Nak terjemuh pula tu? Tu takbir 10 kali. Usalli fardal isya'i ma'muman. Cukup. Itu usalli.
sebut fardu, jenis solat sebagai makmum. Yang tu. Imam, sebutlah imaman baru dapat pahala berjamaah. Kalau makmum tak sebut makmum, tak sah jamaah dia. Main seorang-seorang tak payahlah makmum dengan siapa. Usalli fardhu zuhri, cukup. Niat sembahyang sunat mutlak, usalli, cukup. Sunat yang tak berwaktu, yang tak mempunyai sebab, usalli, cukup. Kita susah sangat. Mayang jenazah 10 orang, sahaja aku nak solat jenazah untuk 10 orang, sebut wudu. Tengok-tengok sebelah, gana. Jenuh. Jadi tu penting. Benda-benda macam tu sebenarnya mengaji sebenarnya mudah. Dalam Islam mudah. Macam kurban pun mudah, mengaji mudah. Video viral lah itu kan, angkat lembu sampai tinggi, lembu tu mampus lah, baru nak sembelih, bodoh, habis bangkai semua tu makan. Jahil, tak mengaji. Kalau kita mengaji kurban mudah. Macam mana dibahas dalam kurban, macam mana kalau bos syarikat tu Cina, dia suruh pada anak murid, anak buah dia untuk buat kurban, dia bagi dia, tu macam mana pula, tu ada dibahas dah para ulama. Tu dalam fiqh kurban, dalam fiqh tebal itu Maulana Lutfi Seri Petaling beliau buat. Saya waktu diminta untuk isi pengisian tentang kurban dalam sejam setengah macam tu, saya ambil petikan-petikan yang tu. Mana yang penting? Yang tu saja. Mudah tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya mengaji. Tanya pada yang tahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Muhammad bin Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alaihi thawban mumashshaqan min kattan fatamakhata fi ahadihima faqala bakh ataupun bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fil kattani laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha maghshiyan 'alayya fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu 'ala 'unuqi yura an-nabi jununan wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'u. Bab pada menerangkan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Sirin. Sirin itu sebenarnya nama bukan nama lelaki tu. Dia nama perempuan. Jadi Sirin ini saudari perempuan, adik-beradik perempuan kepada Sayyidatina Mariatul Qibtiyah. Hadiah daripada Raja Muqawqis, Raja Mesir. Dia bagi hadiah persalinan, pakaian yang cantik, dan himar, hadiah pada Nabi, Ya'fur bagi, dan 2 perempuan, Sayyidatuna Mariatul Qibtiyah dan Sayyidatina Sirin. Baik. Jadi Sayyidatuna Mariatul diambil oleh Nabi. Kemudian Sayyidatina Sirin dihadiahkan, Nabi hadiahkan kepada Sayyidina Hasan bin Sabit dan cucunya Muhammad bin Sirin. Jadi Imam Muhammad bin Sirin ini, atau Imam Ibn Sirin yang boleh menafsirkan mimpi, itu bukan sahabat tapi tabi'in. Dia hidup pada masa Imam Hasan Basri. Imam Muhammad bin Sirin, dia boleh menafsirkan mimpi. Macam mana cerita dia boleh tafsir mimpi? Tafsir mimpi ini bukan boleh kursus. Tuan-tuan ikut kursus pandai tafsir mimpi, bohong. Mana ada? Semua tu mukjizat. Tafsir mimpi itu mukjizat Allah bagi pada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Allah bagi pada wali-wali yang khusus. Bukan semua boleh tafsir mimpi. Jadi Imam Ibn Sirin dikatakan suatu malam beliau bermimpi berjumpa dengan 3 orang Nabi. Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yusuf alaihimussalam. Terus dia pergi dekat Nabi Yusuf, dia minta, wahai Nabi Allah, berikan padaku anugerah seperti mana yang Tuan dapat. Nabi Yusuf kata, buka mulut. Dia sentuh lidah Imam Ibn Sirin, bangun boleh tafsir mimpi. Hebat dia dalam menafsirkan mimpi. Pernah suatu ketika Imam Hasan Basri bermimpi suatu yang cukup pelik. Imam Hasan Basri dengan Imam Ibn Sirin ni ada berapa perkara yang tak berapa ngam. Biasalah, ngam tak ngam tu biasa. Sebab tu kita tengok ulama tak ngam tu benda biasa.
Yang penting kita jangan duk ikut hak salah hak tu, hak betul hak ni. Jangan kita siapa? Kita bukan ulama. Ngam tak ngam itu biasa. Baik. Yang penting kita hormat pada semua ulama. Baik. Jadi Imam Ibn Sirin, Imam Hasan Basri tak apa ngam. Suatu hari beliau mimpi yang pelik. Imam Hasan Basri ni beliau bagi tahu pada anak murid beliau. Aku bermimpi tadi malam aku dalam keadaan telanjang di satu padang yang luas dan aku sedang membuat sebatang tongkat di tengah-tengah padang tu. Mimpi pelik. Beberapa kali mimpi. Engkau cerita pada Imam Hasan Basri, cerita seakan-akan engkau yang mimpi. Dan jangan bagi tahu aku yang mimpi. Buat macam kau yang mimpi. Walaupun tak berkenan, tapi bukan bermakna Imam Hasan Basri menafikan kepandaian Imam Ibn Sirin dalam menafsirkan mimpi. Biasa. Tak setuju, tapi kelebihan masing-masing. Pilah anak murid ni, pi cerita apa semua. Imam Ibn Sirin kata, bagi tahu pada hak mimpi tu kalau berani main sendiri. Kalau berani main sendiri. Jangan duk hantar wakil, main sendiri. Bagi tahu. Imam Hasan Basri, kok mana dia boleh tahu kata bukan anak murid aku yang mimpi? Tak apalah, nak tahu dia pun pergi jumpa. Bagi salam apa semua. Imam Ibn Sirin sambut, peluk elok. Macam tak ada masalah apa. Terus tanya. Kata Imam Ibn Sirin, engkau jangan takut. Mimpimu maksudnya baik. Padang yang luas itu dunia. Padang yang luas dalam mimpimu itu dunia. Kemudian, engkau dalam keadaan telanjang itu bermaksud engkau tak terpengaruh langsung dengan dunia. Maksudnya zuhud. Dan tongkat yang kau tengah buat, tongkat tu, itu adalah amal ibadahmu, bekalmu untuk akhirat. Terkejut Imam Hasan Basri. Takjub dengan kepandaian Imam Ibn Sirin dalam menafsirkan mimpi. Tanya pula, macam mana engkau boleh tahu bukan anak murid aku yang mimpi? Dia kata, ketika mana anak muridmu cerita pada aku tentang mimpi tersebut, aku yakin tidak ada orang yang zuhud dalam dunia ini lebih daripada engkau. Jadi Imam Ibn Sirin tak ngam, tapi dia tetap mengakui bahawa Imam Hasan Basri adalah orang yang paling zuhud pada masa tersebut. Begitu juga Imam Hasan Basri pun mengakui bahawa Imam Ibn Sirin, Allah bagi anugerah yang luar biasa, boleh menafsirkan mimpi. Ada kitab nama dia Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi, Imam Ibn Sirin yang susun. Boleh tengoklah panduannya. Jangan percaya 100%. Bukan kita yang mimpi. Ini mukjizat Allah bagi. Baik. Jadi Imam Ibn Sirin. Baik. Tengok. Imam Muhammad bin Sirin berkata, kami bersama dengan Sayyidina Abi Hurairah dalam keadaan beliau sedang memakai dua pakaian yang terbuat dari kain kattan, kain rami yang berwarna-warni bergaris-garis yang dicelup dengan tanah liat merah. Maksudnya kain rami ini kain yang cantik dan mahal pada masa tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah membuang hingus pada salah satu dari dua pakaian itu. Satu daripada kain rami itu sapu tangan dia. Waktu ni dikatakan Sayyidina Abu Hurairah menjadi gubernur di satu daerah. Menteri besar lah. Gubernur tu menteri besar di satu daerah. Jadi selepas itu Abu Hurairah berkata, wah maksudnya takjub. Bah atau bakhin. Itu ucapan takjub. Sekarang Abu Hurairah membuang hingus pada kain kattan. Padahal dulu aku pernah melihat diriku sampai terjatuh di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha kerana pitam. Ketika itu datang seseorang menginjak leherku kerana dia menyangka aku terkena sawan. Tidaklah aku terkena sawan, melainkan itu kerana kelaparan. Jadi kata, lah ni Abu Hurairah buang hingus pun pakai kain rami, kain hak mahal. Dulu aku pernah, waktu dulu zaman Rasulullah masih hidup, aku pernah pengsan pitam antara mimbar Nabi dan bilik Sayyidatina Aisyah. Raudah lah, mimbar dan bilik Sayyidah Aisyah tu raudah. Aku pernah duduk situ dan pitam. Sampai ada seorang naik, dia pijak tengkuk aku. Dia ingat aku kena sawan. Sawan. Minta maaf lah, sawan ni kalau bahasa Kedah orang panggil apa? Gila babi ya. Takkan saya nak tulis sini. Tidak tu. Melainkan terkenal gila babi. Oh, kata jahat. Bahasa ustaz ni terkena sawan lah. Dia takut, dia pijak apa? Dia pijak tengkuk, takut gigit apa? Gigit lidah tu. Dia kena pitam. Dia ingat Sayyidina Abu Hurairah kena sawan. Tidaklah aku terkena sawan, melainkan kerana kelaparan.
Pasal apa Sayyidina Abu Hurairah cerita macam ni dan dimasukkan oleh Imam Tirmizi? Bermakna Sayyidina Abu Hurairah sampai pitam sebab lapar, Nabi satu kali ganda, dua kali ganda lebih lapar daripada sahabat-sahabat ni. Bukan biasa-biasa. Nabi lagi lapar daripada sahabat-sahabat. Ada seorang sahabat dia tunjuk pada Nabi, wahai Rasulullah, dia tunjuk perut dia ikat satu batu. Pasal apa ikat batu? Mengelakkan daripada masuk angin lah, perut kosong. Ikat batu. Nabi angkat, tunjuk dekat perut Nabi dua batu. Maknanya Nabi lagi lapar daripada sahabat tu. Ini menunjukkan bahawa kehidupan Nabi, Nabi bukan miskin, su'ul adab, buruk perangai, buruk adab kalau orang kata Nabi miskin. Nabi menikah dengan Sayyidatina Safiyah daripada keturunan Bani Israel. Sayyidatina Safiyah, kenduri dia apa? Tamar, kurma kering. Wasawiqin, dan sawiq. Sawiq tu apa? Macam sagon. Kita buat kenduri hak tu enggak? Kenduri kahwin, bihun goreng, mampus orang cakap. Kenduri kahwin, bihun goreng, mampus orang kata. Jenuh. Tapi mas kahwin yang Nabi bagi pada Sayyidatina Safiyah bukan jalan-jalan, kemerdekaan dia. Jadi Sayyidatina Safiyah anak pada ketua kabilah tersebut, Sega, anak ketua. Maknanya harga dia lebih mahal daripada harga hamba sahaya yang lain. Nabi dapat harta ghanimah khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. Dapat beberapa orang hamba. Dan hamba ni, waktu Sayyidatina Safiyah, hamba ni diserahkan pada Nabi lah. Hamba-hamba berapa orang serah pada Nabi. Sayyidatina Safiyah dibawa ke depan Nabi. Wahai Rasulullah, ini anak pada ketua penduduk kampung ni, dan tidak ada yang sesuai untuk dia melainkan tuan. Nabi pun ambil, dan Nabi ganti dengan beberapa orang hamba yang lain. Hamba ni dia ada nilai dia. Dia orang lah, bukan robot. Orang, dia boleh bekerja. Kalau segak, sehat, boleh bekerja, lagi mahal. Kalau tak segak tapi dia sehat, dia boleh bekerja, mahal dah. Tambah pula segak, tambah pula adab, lagi. Jadi yang macam tu dia mahal. Ditukar dengan beberapa orang hamba. Misalkan tukar dengan 3 orang hamba. Seorang hamba bukan harga RM800. Mau tak mau lah, kata ulama tu biasanya dalam RM100,000. Seorang hamba kali 300,000 mas kahwin. Nabi bukan miskin, Nabi kita kaya, tapi Nabi memilih hidup yang sederhana. Aju'u yawman, lapar sehari, wa ashba'u yawman, dan kenyang sehari. Itu pilihan daripada Nabi. Kalau Nabi nak, Allah akan bagi di mana saja Nabi berjalan, ada bukit emas, bukit perak yang akan turut Nabi. La ajrallahu ma'i jibal al-zahabi wal fiddah. Nescaya Allah akan menjalankan bukit, gunung-gunung emas dan perak bersama aku. Di mana saja aku pergi, mereka akan ikut aku. Tapi Nabi tak mau yang tu. Semua makhluk di atas muka bumi ni semua suka dengan Nabi. Batu bagi salam pada Nabi. Nabi ingat batu yang bagi salam. Sungguh aku kenal batu yang mengucapkan salam kepada aku ketika aku naik ke Gua Hira. Nabi naik ke Gua Hira kan, munajat apa semua tu, batu bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab salam. Batu tu Nabi kenal. Takkan kita ni yang selawat pada Nabi, Nabi tak kenal. Kita main mengaji Syama'il, baca kitab Syama'il, takkan Nabi tak kenal. Tu kita fikir macam tu, yakin takkan Nabi tak kenal, pasti Nabi kenal. Baik, wabihi wa ilaihi qal. Satu lagi, bagi habis bab ni, itu bulan lepas tak mai cuti sakan doktor kat Indonesia 22 hari. Kami pergi ziarah wali Songo semua, 9 wali semua kami pergi. Semua pergi 9 hari. Tambah Habib Abu Bakar Gresik, Habib Hussein Luak Batang Jakarta. Katanya ada 3 orang, Habib Hussein Luak Batang Jakarta, kemudian di Penang ada seorang, kena pergi ziarah juga, saya tak tahu lagi nak cari ni, nak pergi ya. Kemudian di Singapura, Singapura tu lama sikit lah kot nak pergi. 3 orang ni, dia kata 3 orang ni komplit, kalau nak pergi kena pergi 3 orang ni. Katanya macam tu. Pergi ziarah sakan 22 hari. Jadi minimal ni lajak sikit lah masa. Baik. Satu lagi lah. Wabihi wa ilaihi qala haddathana Qutaibah qala haddathana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf. Al-Imam Malik bin Dinar berkata
Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali kenyang memakan roti ataupun daging kecuali apabila ketika dhafaf. Nabi tak pernah makan sampai kenyang. Tapi kenyangnya Nabi 3 bahagian makanan. 1/3 untuk makanan, 1 lagi untuk minuman, 1 lagi untuk udara. 3 bahagian Nabi bagi. Kita balun 2 bahagian makanan, 1 bahagian lagi ayak. Lepas itu tarawih mai lewat. Tarawih mai lewat, tara imam baca rakaat, baca inna anzalna rakaat pertama, duduk tunggu. Imam inna anzalna pun dia duduk urut kaki lagi. Makan banyak sangat. Dia kata Syekh Abdul Majid almarhum, beliau kata makan sampai pusat jadi teko, boleh tak ada hayak pusat tu. Makan tak ingat. Jadi itu antara kita martabat puasa tu, antara yang paling sempurna, bersabar ketika berbuka. Dia tak makan sehari, dia qada waktu buka. Tu tak elok. Mari bertahan. Waktu buka tu kita tahan. Makan takat mana. Kanji semangkuk pun cukup dah. Kanji pupuk lambuk tu semangkuk, air segelas cukup lah. Boleh kenyang dah tu. Tak percaya? Cuba. Kurma 7 biji untuk sok. Kuat perut kita sampai buka puasa. Kuat. Cuba. Tak percaya tuan-tuan cuba. 7 biji kurma. Lagi elok kalau tuan-tuan payah sangat, ambil susu segar, rendam 7 biji kurma. Malam bulan peti air, pagi tu minum. Makan kurma tadi, minum air dah, insya-Allah perut kita takkan pedih sampai buka puasa. Insya-Allah. Boleh cuba. Itu daripada Nabi, mana disebutkan dalam hadis Nabi, macam itulah. Makan jangan lebih pada 7 kurma. Makan kena ganjil sama ada 1, 3, 5 atau 7. Jangan lebih pada 7. Makan sampai 77. Dia tu suruh makan nasi 7. Suruh makan nasi 7 biji. Baik. Kecuali apabila ketika dhafaf. Qala Malikun sa'altu rajulan min ahli al-badiyati man dhafafu qala ayyatana wala ma'an nasi. Sayyidina Malik, Al-Imam Malik bin Dinar berkata, aku bertanya kepada seorang badui, seorang Arab badui, apakah dimaksud lafaz dhafaf? Lafaz dhafaf tu maksud dia apa? Orang itu menjawab, makan bersama orang ramai. Makan ramai-ramai dengan orang. Ada tetamu mai, Nabi makan. Ada diceritakan Syekh Zainul Asri hafizahullah ta'ala, beliau, ini anak murid beliau cerita sendiri. Kami semua waktu itu puasa sunat. Dia cerita kepada saya, kami semua waktu itu di pondok semua puasa sunat. Tiba-tiba dalam 10 minit lagi nak azan, ada tetamu mai ziarah Syekh. Syekh buka puasa. Syekh buka puasa. Sebab apa? Rai tetamu, jamu minuman dekat tetamu, Syekh pun buka puasa. Ini hebat tuan-tuan, hebat. Kita alah 10 minit. Mana pahala puasa dapat, pahala meraikan tetamu pun dapat. Siapa yang masukkan kegembiraan pada hati mukmin yang lain, muslim yang lain, hari kiamat nanti Allah akan gembirakan dia. Siapa yang angkat kesusahan, hilangkan kesusahan daripada hati orang lain, tolong orang lain. Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang mengangkat kesulitan dalam dunia ini, kesulitan orang mukmin yang lain, maka Allah akan angkat kesusahan dia pada hari kiamat nanti. Allah balas macam tu. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu adilnya, maha adilnya Allah, sampai kambing yang besar dalam dunia dia tanduk kambing yang kecil. Ini disebutkan dalam hadis. Nanti hari kiamat, kambing yang kecil akan dijadikan besar, yang besar akan dijadikan kecil, balah tanduk, lepas tu akan dimatikan semula. Tu maha adilnya Allah. Tidak ada kezaliman dalam dunia ini, melainkan pasti dibalas oleh Allah. Begitu juga kebaikan. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam dunia ini, melainkan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahala dia pasti ada. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu Nabi makan bersama orang ramai. Kita makan dengan orang segan, nak tambah tak apalah, segan tu baguslah, beringat sikit lah kita lepas tu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada lepas raya. Puasa sebulan, raya pun sebulan. Tapi tengoklah macam mana. Bulan 3 tak ada, bulan 4 pun saya rasa mungkin tak ada, tapi tak apalah. Kok mana pun cikgu bagi tahu, saya mai insya-Allah. Baik, sebelum saya terlupa, saya buat mai borang Ihya Ramadan Iqdar. Ada letak Iqdar, Institut Darul Quran.
ada letak dah. Tak ada. Saya bawa mai, itu tempat isteri saya mengajak. Saya ni isteri suruh apa, tak berani lawan. Cari penyakit. Isteri sama, saya yakin tuan-tuan perempuan pun sama ya, takut bini. Ya, tak apalah. Bukan apa, dia minta tolong untuk apa agihkan borang Ihya Ramadan. Saya terangkan, saya bagi tuan-tuan isi silap pula. Baik. Ihya Ramadan. Nama tuan-tuan atas ni nama. Tuan-tuan tak mau buh nama, tuan-tuan nak buh hamba Allah, terpulang tuan-tuan nama sini. Yang penting nama bawah ni tuan-tuan nak bagi pada siapa? Apa yang dibuat? Tahlil dan khatam Quran setiap hari. Setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Untuk apa? Tuan-tuan buh untuk siapa? Tuan-tuan jangan buh. Sini ada buh nama. Sini nama dia buh nama Amir Salan. Kawan tu ada lagi. Dr. Alia. Kita ada lagi. Buh nama hak meninggal dah. Tok moyang dia apa semua buh nama orang. Nak buh sampai 60 orang, ambil 60 orang. Ambil 10 orang. Ni buh sampai 60, buh sampai belakang ni. Hak penting nama sinilah, nanti kerak sini apa dibagi, akan diagihkan. Semua baca sampai khatam. Kemudian baca tahlil. Lepas tarawih pun ada tahlil. Jadi sehari itu paling kurang 2 tahlil. Sampai bulan puasa setiap hari sampailah raya. Sampai raya. Ini penting nama tu. Nanti bagi pada doktor, nanti doktor akan bagi pada saya lah. Saya lalu sini apa semua. Saya ambil insya-Allah. Saya letak dalam 50 lebih ni. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا اللهم حي فينا سنن سيد المرسلين واقم بيننا اتباع نبيك الامين واعطنا الشفاعه العظمى من نبيك الامين وادخلنا الجنه مع نبيك الكريم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.